macam tu, tiba-tiba dia rasa macam ada orang baling batu dekat tingkat bahagian penumpang. Hai korang, Assalamualaikum. Welcome to Nana Story. Sebelum Nat nak teruskan cerita misteri Nat nak perkenalkan dululah. This is my first YouTube channel. So Nat harap sangat korang boleh bantu Nat untuk subscribe and share cerita Nat dekat any platform. And kalau korang suka dengan cerita Nat, korang boleh komen. Ataupun kalau korang nak nak komen apa-apa ke dengan Nat punya cerita, boleh saja, tak ada masalah. So untuk cerita pertama Nat akan ceritakan berkisah dengan kisah misteri pemandu lori. So untuk pengetahuan korang, pemandu lori ni dia banyak sangat kisah misteri dia. So ini adalah satu-satunya platform untuk korang share. Kalau korang adalah abang-abang lori, so korang boleh je cerita kat Nat. So no problem. So let's get started. Jom kita cerita kisah pemandu lori. Okay, Nat nak cerita kat korang pasal kisah misteri pemandu lori. Sebab untuk pengetahuan korang, pemandu lori ni, diorang ni bergerak pada waktu malam, lebih aktif pada waktu malam, and ada juga waktu siang. And orang yang bergerak pada waktu malam ni, diorang kebanyakannya outstation. So dia ni adalah penghantar barang outstation lah, selalu pergi hantar barang di bahagian selatan. So diorang tak pernah lagi pergi pantai timur. Tapi ada satu hari tu diorang kata diorang kena pergi ke pantai timur. Sebab bos kata 3 lori tak boleh jalan. So diorang kena gantikan 3 lori tu untuk jalan bagi pihak diorang. So diorang macam agak-agak macam excited pun sama ada, and diorang pun macam nervous pun ada. So bila jadi macam tu, diorang macam macam mana diorang terfikir tau. Bila loading tu diorang terfikir macam manalah nak jalan dekat pantai timur ni, sebab diorang memang tak pernah pergi pantai timur. So habis je loading, tiga-tiga tu habis loading pada waktu yang sama, dalam pukul 6 petang macam tu. And diorang decide untuk pergi ke balik rumah masing-masing dululah, sebelum diorang nak start pukul 8 malam nanti diorang nak gerak. So diorang balik ke rumah masing-masing, rehat, makan kan, sebab diorang baru je balik pada Negeri Sembilan. And then diorang kena shoot pula pergi ke pantai timur pukul 8 malam. So dah pukul 8 malam dah ni, diorang tiba di kilang lah. So diorang decide untuk lalu jalan mana pula, sebab kita ada 2 jalan, lalu jalan dalam dan lalu jalan highway. So first diorang decide untuk lalu jalan dalam. Diorang kata lebih mudah and senang. So diorang kata okay, jom kita lalu jalan dalam. And diorang gerak dalam pukul 8 macam tu, diorang terus gerak pergi ke pantai timur. Okay, setibanya macam dah 1 jam perjalanan macam tu, 1 jam ke 2 jam perjalanan macam tu. Sebab diorang tak bagi tahu pula estimate masa diorang waktu sampai RNR tu. Diorang decide untuk berhenti RNR. Okay, diorang decide untuk berhenti RNR sebab yang seorang tu cakap diorang nak ubah laluan pula. Sebab ada sebab dia lah, dia kata. So dia kata jom kita berhenti dekat RNR Gambang, and diorang nak decide untuk tukar laluan. So diorang ni turun lori masing-masing, and kata kenapa ni, kata nak lalu jalan dalam. Lepas tu dia cakap, weh aku tak boleh lah lalu jalan dalam ni. Sebab apa? Jalan dalam ni pening. Aku dah penat, tak larat. So aku rasa better kita lalu jalan highway lah, sebab dia lurus sikit, tak ada bengkok-bengkok. So lebih memudahkan diorang macam tu. Dia kata okay, tak apalah kalau macam tu, kita tukar laluan, kita pergi ke laluan highway. Diorang kata okay, jom. So diorang berhenti dalam 30 minit macam tu diorang cakap. And then diorang terus gerak pergi ke teruskan perjalanan diorang lah, setelah diorang rehat sekejap. So dari situ kisah misteri bermula. Korang kena faham tau, diorang cakap laluan di pantai timur, laluan highway di pantai timur sangat-sangat berlainan dengan laluan utara dan juga selatan. Sebab apa, nak jumpa RNR tu dalam masa 2 jam 3 jam baru jumpa satu RNR. So ambil masa yang lama. So dalam perjalanan tu, setibanya dalam pukul 1:30 tu, jalan diorang ni memang agak sempit tau. Jalan diorang sempit dan terlalu gelap. Lepas tu diorang kata berkabus, gelap, berkabus. And bila diorang tengok sekeliling diorang tu macam satu padang besar yang terbentang. Macam diorang tak nampak pun apa-apa kat sekeliling kan, melainkan jalan diorang tu saja. So diorang macam diorang macam tenang lah. Dia kata tenang ni jalan kat sini. Sebab apa? Macam tak ada pokok, macam kita nampak dengan laluan dia macam
satu padang yang besar yang tak ada apa-apa. Diorang cakap macam tu kat net. So bila diorang je macam dah pukul 1 macam tu, semua dah agak kepenatan. Sebab apa, diorang pun buat audio WhatsApp lah. Diorang kata macam ni, wait, apa kata kita berhenti lagi dekat RNR? Kata aku dah penat sangat ni, badan aku tak larat ni. Kata kita berhenti 1 jam, kita rehat sekejap, kita tidur sekejap. Diorang kata okay, jom kita rehat dekat, kalau kita jumpa RNR, jom kita rehat. And then diorang jumpa satu RNR tu, and diorang tak berani nak masuk dalam RNR tu. Sebab RNR tu agak jauh sedikit. Nak masuk RNR tu macam ke dalam sangat. So diorang macam decide, tak apalah, tak payahlah masuk, macam ke dalam sangat lah, macam tak selamat. Sebab diorang membawa barang-barang yang mahal tau. So diorang tak berani untuk masuk RNR tu. So diorang tak menyatakan kat net RNR mana. So kalau korang ni orang Pantai Timur, korang boleh drop komen tau, RNR mana yang masuk dalam sangat tu. Okay, sebab net pun tak pernah pergi RNR dekat bahagian-bahagian Pantai Timur. So diorang decide untuk berhenti di persimpangan jalan. Untuk tiga lori tu berhenti di persimpangan jalan untuk rehat. So sebenarnya waktu diorang berhenti tu, dalam perjalanan diorang tu sebenarnya diorang dah ada bau wangi tau. Tapi bau wangi diorang tu tak selama macam diorang berhenti dekat persimpangan tu. Ali cakap sebenarnya sebelum diorang tiba dekat persimpangan jalan untuk berhenti tu, dia sebenarnya dah bau wangi tu, dah 2-3 kali bau wangi. Tapi tak selama macam diorang berhenti dekat RNR, persimpangan RNR tu. Okay, diorang kata bau dia lama sangat. And tiba-tiba Kamal dengan Yusof ni, dia pergi tegur. Okay, diorang call, diorang buat audio WhatsApp, diorang cakap, weh korang ada bau tak ni weh? Lepas tu Ali ni pun macam marah lah. Dia cakap, weh korang janganlah tegur benda-benda yang macam tu. Diam-diam sudah, korang pergi je rehat, tak ada apa tu kata. Lepas tu diorang pun start untuk rehat lah kat situ. So selepas je Kamal dengan Yusof dia tegur bau wangian tu, Ali tiba-tiba dia rasa macam ada orang dekat bahagian kabin, tengah duduk mencangkung, macam tengah melihat dia dekat bahagian pemandu tu. Lepas tu bila dia terasa macam ada orang dekat belakang dia, dia pun lihat dekat belakang, tapi tak ada apa-apa. Bila dia ke depan, rasa macam ada orang dekat atas tengah tengok dia daripada bawah. So dia rasa macam seram sejuk dah ni kata kan. So dia pun macam malas nak ambil tahu. So dia decide untuk tidur. Dia decide untuk tidur, untuk macam rehat-rehat kan. Sekejap tidur ayam dia. So selepas kejadian dia rasa macam ada orang dekat belakang dia tu, dia pergi dekat bahagian penumpang untuk lihat dekat luar. Nak tengoklah kat luar ni ada apa kan, ada pokok ke apa. Tapi dia rasa macam tenang je. Bila dia tengok kat luar tu kan, dia tu macam tenang. Kat sekeliling dia tu macam berada dekat tepi tanah lapang yang terbentang luas, yang macam tak ada satu pokok pun. Dia cakap macam tu lah. So dia macam rehat sekejap, main handphone sekejap kan, main game macam biasalah. Main game sebelum nak layan, nak tidur kan. Dia main game dulu dekat handphone dia. And then dia rasa macam penat, dia terus pergi ke kabin belakang untuk tidur. Sebab diorang dah decide dah untuk gerak pukul 4 pagi nantilah. So bila dia dah tidur dekat belakang tu, dia kata lepas dia tidur dalam 1 jam macam tu, tiba-tiba dia rasa macam ada orang baling batu dekat tingkap bahagian penumpang. Bukan sekali, tapi balingan batu sampai 2 kali. So dia terus terjaga rasa macam siapa biar baling batu ni kan, dia cakap. So dia gerak daripada kabin belakang yang tempat dia tidur tu. Dia terus pergi dekat bahagian penumpang and tengok dekat luar, tak ada siapa pun yang baling. Lepas tu tiba-tiba dia dengar macam ada orang ketuk pintu. And then dia macam tengok dekat bawah, rupanya kawan dia datang untuk kejut. Sebab dah hampir pukul 4 pagi, macam diorang janjikan diorang nak gerak pukul 4 pagi.
So, lepas je diorang gerak daripada area persimpangan tu, diorang teruskan perjalanan diorang lah sebab dah pukul 4 pagi and diorang pun nak sampai ke Kuala Terengganu dalam pukul 8 pagi macam tu. So, bila dah sampai je, dah teruskan perjalanan diorang and tiba-tiba diorang cakap diorang nak berhenti lagi dekat satu R&R. So, R&R tu diorang tahu namanya adalah R&R Perasik. Dekat situ, diorang kata, diorang bagi tahu environment dekat situ sangat-sangat sunyi, sepi and tak ada satu orang pun. Okey, hanya ada mereka bertiga sahaja di R&R tu. And then diorang kejut si Yusof ni, cakap, "Yusof, kau nak tak turun?" Kata, "Nak mandi ke kan?" Lepas tu Yusof kata, "Tak nak lah, aku penat sangat, aku nak tidur, aku nak rehat." So Kamal dengan Ali sahaja pergi dekat tandas. Diorang pergi dekat tandas korang, tiba-tiba diorang rasa macam terdengar bunyi air. Macam ada orang tengah gunakan tandas. Tapi bila diorang tengok sekeliling, tak ada satu kenderaan pun. And even tak ada motor ataupun kereta, melainkan diorang sahaja dekat sini. So korang, bila diorang dengar je bunyi macam ada orang mandi dekat dalam tandas tu, diorang pun pusing tandas tu. Okay, korang tahu kan R&R tu macam mana? Dia sama je dia macam R&R dekat Batu Utara. So diorang pusing R&R tu, memang tak ada orang langsung, melainkan diorang saja. Okay. So Kamal ni, dia pun mulalah nak masuk dekat tandas. Tapi si Ali ni tiba-tiba dia nak pusing lagi untuk ke satu arah lagi. So Kamal ni dia macam rasa macam dah suspect something lah. Dia kata, "Weh Kamal, weh Ali, kau nak pergi mana tu? Aku nak ikut dia." Lepas tu bila dia tengok depan, tak ada orang. "Kau nak ikut siapa?" Kamal cakap, "Kau nak ikut siapa? Mana ada siapa?" Tak ada apalah. Jom, kita masuk tandas." Dia kata macam. So Ali ni dia macam terfikir tau. Kata, tadi aku rasa macam nampak kelibat orang, macam nak pergi dekat tandas tu. So dia pun macam nak tengok lah, kot lah ada kedai ke dekat belakang tandas tu kan. So dia tengok, dia kata, bila fikir balik, ada aku seorang je dekat sini, kata kan. Ada 3 orang je kat sini. Takkanlah. Dia macam malas nak fikir. Dia terus je lah pergi siap-siapkan diri diorang. Diorang cepat-cepat, diorang tak nak lengah-lengahkan masa. Diorang cepat-cepat untuk mandi semua tu. And then diorang terus pergi dekat lori diorang lah. Sebab apa, diorang rasa macam ada benda yang tak kena ni, dia kata. So bila diorang dah mandi, semua dah settle, and then diorang bergerak, diorang exit ke Kuala Terengganu. Dari situ diorang berpecah lah sebab kena pergi dekat kedai yang berlainan. Tapi tempat yang sama, di bandar yang sama, cuma kedai je lain-lain. And then diorang decide untuk berkumpul balik dekat exit Kuala Terengganu tu untuk bergerak ke Kuala Lumpur nanti. So korang, Kamal dengan Ali ni, bila diorang Kamal, Ali dengan Yusof, bila diorang start berpecah dekat Kuala Terengganu tu, Kamal dengan Ali, dia bertembung dengan satu kedai yang sama lah. Diorang kena hantar kedai yang sama. So diorang pun berbincang dekat situ juga sebelum diorang nanti pukul petang nanti diorang nak decide untuk keluar mana. And diorang kata, apa kata kita lalu jalan highway je, senang. Dia kata tak payah lalu jalan dalam, kita lalu jalan highway sebab sama je. Perjalanan lalu jalan dalam pun sama, lalu jalan highway pun sama. So diorang kata, okay, lepas kita settle buang ni, kita terus pergi ke exit and kita tunggu Yusof pula dekat sana. So habis je diorang pergi buang di kedai, barang-barang tu diorang pergi buang dekat kedai. And then diorang pun bertemu dekat satu exit Kuala Terengganu untuk balik ke Kuala Lumpur. And then dalam perjalanan tu, diorang tengoklah sekeliling diorang kan, sebab diorang nak tahu keadaan tu macam mana, keadaan waktu pagi macam mana. Sebab apa? Keadaan waktu pagi dengan malam sangat berbeza. Korang ingat tak, nak ada cerita kat korang berkenaan dengan yang Ali ni cakap, dekat kawasan sekeliling dia sangat-sangat tenang, macam tak ada satu pokok pun. Dia rasa macam kiri kanan tu macam satu padang yang besar, macam tak ada satu pokok pun yang tinggal. Sebab waktu tu malam kan, sebab dia tak nampak apa pun. And then pagi-pagi bila diorang balik on the way ke Kuala Terengganu, sebab diorang lalu jalan yang sama, and then diorang macam, Ali ni macam terkejut. Rupanya dekat kiri kanan tu adalah ladang kelapa sawit. Dia rasa macam, ladang kelapa sawit rupanya, sebab dia ingat satu padang yang besar. Macam satu padang yang besar yang
buat tanaman-tanaman biasa. So rupa-rupanya kiri kanan diorang tu adalah ladang kelapa sawit. And dia pun just enjoy the environment. Waktu diorang pulang ke Kuala Terengganu, waktu pulang ke Kuala Lumpur, tak ada apa-apa pun yang berlaku. And setibanya di kilang, waktu tu adalah pukul 2 pagi. And then diorang pun bergerak ke rumah masing-masing. Sebab apa? Esok pagi diorang nak kena loading lagi. Okay, diorang nak kena loading lagi. And then diorang pun dismiss lah. And then diorang balik rumah masing-masing untuk rehat semua tu. So setibanya Ali dekat rumah, dia pun tidur dekat bawah. And dia tak adalah terus naik ke atas. Sebab apa? Waktu tu anak dia kecil lagi. And then dia rehat dekat bawah sebab tak nak ganggu wife dia, anak-anak dia tengah tidur. And then korang ingat tak tentang kisah kejadian ada orang baling batu yang dia daripada bahagian kabin belakang terus ke bahagian penumpang, tengok di bahagian bawah tak ada orang baling batu, and dia main phone macam biasa sebelum tunggu kawan dia ketuk. Kejadian itu berlaku sama macam dalam mimpi dia. Cuma perbezaan dia adalah, so bila benda terus tersegar dekat depan muka dia, dia terus tersedar daripada tidur, and dia kata, ya Allah subhanallah, kenapa benda tu berlaku lagi dekat aku, kata. Sebab benda tu kejadian semalam waktu dia on the way pergi ke Kuala Terengganu. And then dia mimpi benda yang sama, cuma perbezaan dia ada satu sosok lembaga tengah sergah depan muka dia. So dia terus macam sangat terkejut, macam seorang yang sangat-sangat penat, macam tengah berlari. Dia kata muka lembaga tu sangat-sangat buruk dan menakutkan. And dia tak pernah pun terjumpa benda-benda yang seburuk itu and setakut itu, dia cakap. And then waktu tu pun dah pagi, dia kata dia pun solat subuh, lepas tu dia mandi-mandi, and then dia terus pergi ke kerja lah sebab nak loading untuk hantar barang kat bahagian selatan esok pagi pula. So Ali ni dia macam tiba je dekat kilang, dia jumpa dengan Kamal. Dia cakap, kau semalam ada apa-apa tak yang berlaku dekat kau? Dia kata, tak ada apa-apa pun, dia kata. Dia cakap lah, aku semalam macam kena sergah dengan satu makhluk, dia kata. Lepas tu dia cakap, oh ya ke, kata. Tapi aku tak kena apa-apa pun. Lepas tu Ali ni cakap lah dengan Kamal, kau ada buat apa-apa tak dekat kawasan tu? Dia cakap macam tu. Lepas tu si Kamal pun cakap, tak adalah, aku tak ada buat apa-apa pun. Cuma aku waktu tu aku tak tahan sangat nak kencing. Tapi aku kencing dekat bahagian tayar. Lepas tu Adik cakap, ya Allah, kata, patutlah aku yang kena, bukan kau yang kena, tapi aku yang kena. Dia bagi amaran untuk tak kacau tempat dia. So lepas ni kalau kau nak kencing ke apa, kau tunggu kat tempat yang sepatutnya. Sebab apa? Tempat tu bukan tempat kita. Kita kena hormati tempat orang yang kita tak tahu pun ada siapa dekat situ, and siapa yang diami tempat itu, kita kena hormat. So lepas ni aku tak nak kau kencing dekat tayang kau ke, kat mana-mana ke, aku tak nak. So habislah cerita dekat situ. So korang, kalau korang rasakan benda tu berlaku disebabkan apa? Adakah benda tu dia cuba nak bagi amaran untuk tak datang lagi dekat situ, ataupun sebagai satu amaran kecil supaya tak ganggu tempat diorang, walaupun korang hanya untuk tidur sahaja. So guys, kalau korang ada apa-apa cerita, ataupun korang adalah seorang pemandu, nak cerita-cerita misteri korang boleh drop komen dekat bahagian komen, ataupun korang boleh email dekat Nat dekat bahagian bawah ni. Alright, so sekarang kita jumpa lagi for the next story. Nak harap korang enjoy with this story, and korang jangan lupa tau subscribe, view cerita Nat sampai habis, and like. Thank you guys, bye bye. And korang jangan lupa on notification juga. Dadah, thank you.